berpangkat sarjana yang didapati bersalah menerima rasuah berjumlah RM2,000. Salam sejahtera. Bayangkan sebuah negara yang kaya dengan hasil bumi, namun pembangunan terbantut, kemudahan awam tidak berkualiti dan rakyat hilang kepercayaan terhadap institusi negara. Salah satu punca utama keadaan ini ialah rasuah. Rasuah bukan sekadar memberi atau menerima wang secara haram. Ia merupakan penyalahgunaan kuasa demi kepentingan peribadi yang akhirnya merugikan seluruh masyarakat. Institusi keluarga merupakan asas kepada pembentukan sasiah seseorang. Pendidikan anti rasuah sebenarnya bermula di rumah, jauh sebelum seorang anak memasuki sekolah. Ibu bapa merupakan role model pertama dalam kehidupan anak-anak. Mereka bukan sahaja mendidik melalui kata-kata, tetapi lebih penting melalui tindakan dan tingkah laku seharian. Sebagai contoh, apabila ibu bapa bersikap jujur, mematuhi undang-undang, tidak mengambil hak orang lain dan menolak sebarang bentuk rasuah, anak-anak akan belajar bahawa integriti merupakan nilai yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Pada pendapat saya, peranan ibu bapa jauh lebih penting daripada hukuman undang-undang. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan peniruan. Oleh itu, sekiranya integriti gagal dipupuk dalam keluarga, usaha membantras rasuah pada peringkat dewasa akan menjadi lebih sukar. Namun begitu, keluarga sahaja tidak mencukupi. Sekolah dan universiti perlu memperkukuhkan nilai yang telah dibentuk di rumah melalui pendidikan berteraskan nilai atau value-based education. Pendidikan berteraskan nilai bukan sekadar mengajar definisi integriti dalam buku teks, tetapi memastikan pelajar mengamalkan nilai seperti hormat menghormati, amanah, accountability, empati dan tanggungjawab sosial dalam kehidupan seharian. Nilai ini boleh diterapkan melalui aktiviti kurikulum, program khidmat masyarakat, pembelajaran berasaskan projek, budaya sekolah serta teladan yang ditunjukkan oleh guru dan pensyarah. Saya berpendapat sistem pendidikan yang hanya menumpukan pencapaian akademik tanpa membentuk akhlak berisiko melahirkan individu yang cemerlang dari segi ilmu tetapi sanggup melakukan rasuah apabila mempunyai kuasa dan peluang. Oleh sebab itu, pembangunan karakter perlu diberikan keutamaan yang sama penting dengan kecemerlangan akademik. Hanya melalui gabungan keluarga yang berintegriti dan pendidikan berteraskan nilai, kita mampu melahirkan generasi yang menolak rasuah secara sukarela, bukan kerana takut dihukum, tetapi kerana memahami bahawa rasuah adalah salah dari sudut moral dan etika. Selain keluarga dan pendidikan, institusi media memainkan peranan penting sebagai penasihat kepada masyarakat. Media bukan sekadar menyampaikan berita, malah bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang terhadap penyalahgunaan kuasa. Melalui laporan yang tepat, telus dan beretika, media membantu masyarakat memahami kesan rasuah terhadap pembangunan negara serta meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan tadbir urus yang baik. Media juga berperanan mempromosikan contoh kepimpinan yang berintegriti dan organisasi yang mengamalkan ketulusan. Liputan terhadap amalan terbaik ini mampu menjadi inspirasi kepada masyarakat untuk mengutamakan kejujuran dalam kehidupan seharian. Namun begitu, keberkesanan media bergantung kepada kebebasan dan integritinya sendiri. Jika media dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kewangan sehingga menyembunyikan fakta atau melaporkan maklumat yang berat sebelah, masyarakat akan kehilangan sumber maklumat yang boleh dipercayai. Oleh itu, saya berpendapat media yang bebas, profesional dan beretika merupakan antara benteng paling penting dalam mencegah rasuah kerana ia mampu meningkatkan ketulusan serta memastikan setiap pihak dipertanggungjawabkan terhadap tindakan mereka. Selain media, institusi agama juga memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk masyarakat yang berintegriti. Walaupun setiap agama mempunyai ajaran yang berbeza, semua agama menekankan nilai amanah, kejujuran, keadilan dan tanggungjawab. Nilai-nilai ini secara jelas menolak segala bentuk rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Pemimpin agama bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan mesej moral melalui ceramah atau khutbah, malah perlu menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Pada pandangan saya,
masyarakat akan lebih mudah menerima nasihat apabila pemimpin agama sendiri menunjukkan kehidupan yang telus, integriti dan bebas daripada konflik kepentingan. Sebaliknya, sekiranya pemimpin agama terlibat dalam penyalahgunaan kuasa atau mengutamakan kepentingan peribadi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama akan terjejas dan mesej anti rasuah menjadi kurang berkesan. Oleh itu, integriti pemimpin agama bukan sahaja memberi kesan kepada reputasi institusi agama, malah mempengaruhi pembentukan akhlak seluruh masyarakat. Kesimpulannya, rasuah tidak boleh dibanteras melalui penguasaan undang-undang semata-mata. Pencegahan yang paling berkesan ialah membentuk individu yang berintegriti sejak dari kecil. Institusi keluarga membentuk asas akhlak, institusi pendidikan memperkukuhkan nilai, media memastikan ketulusan, manakala institusi agama membimbing masyarakat dengan prinsip moral yang tinggi. Apabila keempat-empat institusi ini bekerjasama, budaya integriti akan menjadi norma dalam masyarakat dan rasuah dapat dicegah sebelum ia berlaku. Marilah kita menjadi generasi yang berani berkata tidak kepada rasuah, kerana integriti bukan sekadar pilihan tetapi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Rasuah bermula dengan pilihan, integriti bermula dengan kita. Sekian, terima kasih.